Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Karunisa Kasnun dan anda sedang menonton Sudut Pandang. Baik, untuk topik hari ini, sebelum kita bersama dengan panel-panel yang berada di bilik berita di Astro Awani ini, kita dengar dulu apa kata orang ramai mengenai pengaruh kecantikan dalam minda anak muda. Kecantikan. Dia sebenarnya cantik tu, kalau nak cakap cantik tu, dia besar sangat subjektif. Tapi kalau takat muka je memang tak. Apa yang penting untuk berjaya? Apa yang penting untuk berjaya? Penting untuk berjaya tu memanglah knowledge. Dengan pengalaman sendiri lah. Sebab kalau tak ada pengalaman pun nak berjaya macam mana kan? Asyik-asyik buat benda salah. Macam tu lah. Kecantikan ni tak penting lah. Tak semestinya. Dia macam penting tu mungkin adalah side-side yang penting. Tapi cantik dalaman dia orang nak tengok. Budi bahasa itu sebenarnya cantik. Bukan cantik muka. Depends. Contoh kalau macam orang yang dia bekerja dalam bidang yang memerlukan dia mementingkan kecantikan. So perlulah untuk dia pentingkan kecantikan. Tapi saya rasa dia tengok depend on bidang dia bekerja lah. Dan satu lagi contoh kalau macam kecantikan ni mungkin dia untuk menjaga personality, tak pun menjaga orang kata apa, penampilan dan juga dia punya keyakinan diri. Dia bukan kecantikan sebenarnya, dia penampilan sebenarnya. Walaupun orang tu tak cantik tapi dia jaga penampilan dia, dia kemas semua. Lepas tu kalau macam mandi, dia mandi semua, orang pandang tinggi kalau tak cantik pun. Kalau cantik tapi sakai semua tak juga. Baik, itu tadi kata-kata orang ramai mengenai pengaruh kecantikan dalam minda anak muda. Dan untuk berbincang lebih lanjut mengenai perkara ini, bersama-sama saya di bilik berita ini adalah tetamu. Ada 3 tetamu. Okey, di sebelah sana adalah Nur Ashikin Yusof, iaitu Ketua Komunikasi Korporat KUB. Di sebelah saya adalah Dr. Hatun Dilala Azra, iaitu pakar estetik. Dan di sebelah kiri saya lagi tak siapa dan tak lain dan tak bukan, kenal Ayi Ali, iaitu detektif stylist tamurai.com.my. Okey, terima kasih kepada ketiga anda kerana sudi bersama kami di Astro Awani ini. Okey, soalan yang pertama, soalan basic saja saya nak tanya kepada ketiga-tiga panel. Apa makna kecantikan kepada anda semua? Kita mula pada Puan Rashikin dulu. Kecantikan bagi saya sesuatu yang agak subjektif. Yeah. Lain orang, lain pandangan berkenaan kecantikan. Yang paling mudah kecantikan fizikal dan juga kecantikan dalaman. So itu bagi saya is common understanding on kecantikan ya. Pada doktor pula bagaimana? Okey, daripada sudut medikal adalah kecantikan fizikal yang kita sebut sebagai mula daripada kulit yang mulus, putih, muka yang berbentuk V shape, hidung yang mancung itu adalah kecantikan fizikal. Adalah kecantikan fizikal. Okey, Ayi memang biasa jumpa dengan orang dekat luar sebagai detektif, terutama sekali kepada selebriti. Pada Ayi sendiri, apa maksud kecantikan kepada Ayi sendiri? Kecantikan pada saya, saya melihat bukan sahaja dari segi orang cakap tu daripada wajah, tapi dari segi penampilan, dari segi pakaian, daripada ujung rambut, ujung kaki, dari segi bentuk badan, dan rambut sama ada pendek ataupun panjang ataupun banyak jenis rambut kan, dan juga cara personality, cara pembawaan, cara bercakap, cara berdiri pun itu semua merangkumi segala kecantikan. Okey, bila kita bercakap macam doktor pun cakap kecantikan itu daripada fizikal, macam Ayi pun cakap daripada fizikal, hidung, dagu, personality itu sendiri. Apabila menyentuh perkara ini, kita tengok kepada anak muda, bagaimana kecantikan itu sendiri mempengaruhi minda anak muda itu, Puan Rashikin? Okey, dari apa yang saya perhatikan, kebanyakan anak muda memang kecantikan fizikal memang banyak memberi implikasi kepada kehidupan mereka. Kadang-kala kerana rakan-rakan sekeliling, orang-orang sekeliling dan sebagainya, dan kadang-kala ianya juga melahirkan perasaan rendah diri di kalangan mereka yang merasakan diri mereka kurang cantik berbanding rakan-rakan yang lain. So kadang-kala perkara-perkara yang dilihat cantik itu memberi kesan dalam kehidupan remaja kita, baik dari segi psikologi dan juga kehidupan harian mereka. Macam doktor mengendalikan pusat rawatan kecantikan ini. Selama doktor mengendalikan pusat rawatan ini, berapa ramai, kalau mungkin doktor boleh kongsi pengalaman ataupun statistik doktor sendiri, berapa ramai anak-anak muda ni yang datang untuk jumpa dengan doktor untuk memperbaiki diri? Maksudnya ada yang tak kena, anak muda sendiri. Maksudnya begitu. Berapa ramai datang jumpa doktor untuk memperbaiki diri?
ramai juga lebih kurang kalau nak katakan lebih kurang 70%. Oh, okey, ramai tu 70%, ramai. ya. Ya, sebab mereka melihat kecantikan daripada segi langsing badan, ya, daripada hidung mancung, pipi yang bak seludang orang cakap dan semua ni dia nakkan kecantikan luaran untuk sekali pandang dah jatuh cinta orang kata. Ya, gitu. Maksudnya begitu ramai walaupun mereka berada dalam usia yang muda, dalam golongan yang muda tapi berkemampuan untuk datang untuk kelihatan. Ada tak mereka kongsikan sebab apa untuk mereka kelihatan gitu? Untuk kecantik itu. Yang saya tahulah mereka yang paling utama sekali sebab utama. Sebab utama adalah mereka hendakkan bagi saya cakap tadilah bila dipandang saja sudah cantik. Sekali pandang cantik dan terus berkenan gitu. Macam tu. Okey, Ai. Kita tengok macam bila sekali pandang cantik. Sebab itu tujuan utama untuk kelihatan cantik. Pada Ai daripada terlibat dalam ni trend fashion itu mempengaruhi golongan muda itu untuk kelihatan cantik. Ya, betul. Sebab kalau kita tengok generasi muda sekarang, tak kisah kat Malaysia ke kat Hollywood ke mana saja, golongan muda banyak mempengaruhi macam fashion magazine ataupun television, selebriti banyak mempengaruhi hidup mereka kan. Tak kira siang malam ke ataupun kita menafikan tapi memang itu mempengaruhi. Macam saya sendiri selalu tengok Instagram selebriti-selebriti popular kan, and then komen-komen saya tengok daripada peminat-peminat tu ramai mengatakan macam Siti Nurhaliza ke Lisa Surahani akan mengatakan bukan komen berkenaan apa yang mereka lakukan atau apa caption yang dalam tu, tapi mengenai cantiknya Kak Siti, cantiknya Lisa. It's all about mempengaruhi. Okey, kalau kita tengok apakah pro and cons dia bila macam tu? Kadang-kadang kita tahu pro and cons daripada pandangan Ai sendiri. Kalau kebaikannya mungkin boleh membentuk satu keyakinan diri pada seseorang, tapi kekurangannya mungkin kepada macam doktor cakap tadi, kepada mereka yang kurang cantik dia akan rasa rendah diri. Tetapi itu bukan terjadi kepada semua yang dilahirkan cantik atau tak cantik. Ada juga macam model-model popular antarabangsa macam kita tengok American Top Model tu kan. Banyak model yang dia terkenal yang berjaya, tapi sebelum tu dia rasa diri kurang cantik. Mungkin ada sebab, mungkin ada background sesuatu yang berlaku dalam hidup mereka menyebabkan rasa rendah diri berlaku. Tapi itu macam saya sendiri pun mengalami benda tu ketika di awal-awal usia remaja. Tapi it's all about kita siapa kita berada di sekitar. Macam saya sendiri berada dalam industri fashion, industri entertainment. So benda itu mempengaruhi bila kita rasa yakin surrounding dengan orang-orang yang cantik, orang-orang yang berkeyakinan, orang yang fabulous, kita nampak lebih confident. Ya. Macam Puan Nur Ashikin, macam Ai cakap bila cantik tu ada confident. Macam Puan Nur Ashikin berada dalam dunia korporat. Perlu kat cantik itu untuk berada dalam dunia korporat untuk berjaya? Personally saya rasa di dalam dunia corporate dia mesti ada combination kecantikan dan juga kebijaksanaan dalam mengendalikan tugasan kita, dan bagaimanapun kita tidak melihat kepada terlalu kecantikan fizikal, tetapi lebih kepada personality. Seperti yang Ayi cakap tadi, kadang-kala cara kita membawa diri, cara bercakap, cara kita bergaul, cara kita berdiri, berpakaian, ada juga memberi kesan kepada personality kita, dan semua itu dilihat bila kita berada dalam dunia korporat. Semua itu dilihat. Tapi bagaimana pula kalau macam bila orang nak datang macam anak muda yang lepas graduasi, contohnya mereka akan pergi kalau ambil subjek ini ataupun kos yang mereka belajar tu mesti nak pergi macam contoh dia dalam dunia korporat, business entrepreneur kan. Keyakinan, untuk membina keyakinan perlu ada rupa. Pada pandangan Puan Nur Ashikin sendiri macam mana? Okey, kalau dilihat daripada kelayakan untuk kita masuki suatu kejayaan, kita tidak sebut kecantikan, tetapi kena ada personality. Bila kita cakap berkenaan dengan personality, ia termasuk elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Cara kita berkomunikasi, cara kita berpakaian, cara kita berjalan dan bercakap, itu turut mempengaruhi first impression bila kita datang untuk temu duga, untuk suatu pekerjaan dan sebagainya. Okey. Ya, itu penting. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kita berhenti rehat dulu. Kursi dah mula panas. Kita akan cakap benda cantik ni. Kita akan berhenti rehat dulu, kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali. Sebelum kita meneruskan diskusi ini dengan lebih lanjut, kita bersama Ian Johan Arif dulu. Nak tahu apa yang trending, Ian? Dan kalau kita nak tahu cantik, cantik itu ada definisinya. Semua orang ada definisinya yang tersendiri. Dan cantik itu juga adalah subjektif. Dan kalau yang dibincangkan di media sosial, kita nak lihat grafik-grafik yang ada. Pertama sekali, daripada Amira Osman. Amira Osman yang berkata di sini, putih tak bermaknanya cantik, hitam tak berarti kotor kerana putihnya kafan itu menakutkan, sedangkan kelambu Kaabah yang hitam itu menyenangkan. Dan ini definisinya. Seterusnya kita nak lihat tweet daripada Datuk Zack di sini. Dia cakap pelangi itu indah tapi tidak kekal lama kerana Allah yang menunjukkan cantik itu tidak kekal lama. Jadi yang nak memilih pasangan tu fikir-fikirkanlah. Seterusnya grafik ketiga kita daripada Hanau ataupun Juhana Nica. Apa guna cantik kan handsome kalau suka mainkan perasaan orang. Jadi saya rasa ramai orang dah kena benda ni. Seterusnya hitam putih transit, kata wanita perlu dicinta seadanya bukan sebab dia cantik. Jadi itu semua orang saya rasa macam tu. Dan seterusnya perempuan nampak lebih cantik tanpa makeup. Bak kata One Direction, don't need makeup to cover, being the way you are is enough. Dan itu saja kongsi tweet-tweet yang saya ada dan kita kembali semula bersama Nisa. Baik, terima kasih Ian. Menarik dengan grafik-grafik yang disediakan Ian itu tadi. Okey, baik, kita terus dengan diskusi ini. Kita pergi ke Puan Nur Syikin. Nak sambung balik tadi macam Puan Nur Syikin cakap mengenai first impression itu penting. Pada pandangan Puan Nur Syikin sendiri, first impression yang bagaimana? Okey, for example, bila saya sesebuah syarikat katakan ingin menemuduga seseorang kaki tangan baru, first stage kita akan lihat kepada CV. Normally we ask for their photos. So kita sering menekankan gambar yang diletak bersama CV kadang-kadang sangat penting. Kerana first impression tu sangat penting untuk orang tertarik memanggil kita untuk menghadiri temuduga. Kalau gambar yang kita letak kadang-kala tidak menarik atau personalitinya kurang sesuai dengan jawatan yang dipohon, sebagai contoh untuk menjadi seorang setiausaha, tapi you lihat gambarnya selekeh saja. Jadi mungkin first impression kita merasakan calon itu tidak layak. Not until we meet them, we talk to them. So normally dari gambar sometimes memang kurang adil, tetapi kadang-kadang memang that's how it works. So dari situ kita akan call them for interview. So semasa interview baru kita mengenali mereka lebih dalam dan melihat kepada skill-skill lain diperlukan untuk sesuatu pekerjaan itu. But personality you, physical, presentation, dressing, semua kita akan lihat untuk for tahap pertama untuk you melayakkan diri untuk hadir ke peringkat seterusnya. So sangat penting. Okey, doktor, macam Puan Nur Syikin cakap tadi, first impression itu penting dan melalui CV first. Contoh kita nak interview orang tu kan, dalam CV itu penting untuk kelihatan cantik. Lepas tu kalau kita hantar gambar, tapi bila jumpa gambar, bila kita berjumpa face to face lain daripada yang dihantar tu. Pada pandangan doktor sendiri bagaimana untuk membina keyakinan? Macam bila jumpa, bila macam kita sendiri sebagai orang yang interview tu akan rasa macam dalam gambar lain, dan dia pun rasa macam confident dia tu tak ada. Jadi pandangan doktor tu macam mana? Okey, bergantung kepada jawatan yang dipohon ya. Kalau macam Nisa sendiri nak jadi dalam bidang penyiaran, tak mungkin kalau tak berapa fotogenik atau cantik akan jadi lebih famous ataupun artis tu sendiri. Ya, pada saya kecantikan luaran tu masih penting. Di samping CV yang kita ada. Okey, Ayi selalu jumpa dengan orang, selalu macam kita tengok kita, Ayi memang jujur kalau dalam memberi dalam mengkritik ni. Okey, Ayi fikir tak bagaimana apa yang mereka rasakan bila Ayi mengkritik mereka tu? Of course ada yang ada setengah yang rasa kurang puas hati, ada rasa merajuk. Tapi setiap kali saya memberi komen atau kritik, saya memberikan alasan yang munasabah, yang kukuh kenapa begini-begini. Dan saya berikan solution. Saya bukan condemn dia habis-habis, saya bagi solution. Okey, kalau baju ni tak sesuai dengan ni, mungkin sesuai dengan ni, atau rambut makeup macam ni, baju sesuai macam ni. Dia kena ada solution. Kita bukan condemn habis-habis. Itu lagi bagus untuk terus mereka tidak terus rasa down ya. Yes, Okey. Doktor, saya nak balik pada doktor.
apabila anak-anak muda ni datang kepada klinik doktor sendiri, mereka minta nasihat kepada doktor apa yang perlu mereka lakukan untuk mencantikkan diri. Pada doktor, perlu ke kita melakukan macam doktor cakap tadi masa awal-awal tadi, cantikkan fizikal tu penting. Perlu ke mereka untuk mencucuk sana, untuk cucuk sini, untuk lihat? Apa yang saya lihat lah, mereka dah cantik sebenarnya, tetapi mereka nak tambah di sana sini untuk menambah keyakinan diri. Sebenarnya itu tak perlu hanya kalau sekadar kulit licin dah mencukupi. Tetapi mereka merasakan tanpa membuat sesuatu tu tak cukup lagi. Pada pandangan doktor sendiri, perlu ke mereka untuk mengambil ubat-ubat pil kurus ni, sebab benda ni akan mempengaruhi minda-minda anak muda ni untuk kelihatan lebih cantik kan? Bila pengaruh-pengaruh yang berada di sekeliling mereka itu akan menyebabkan mereka cenderung untuk melakukan perkara-perkara sedemikian. Ya, sebab apa? Media. Satu sebab media yang menampilkan perempuan cantik tu kurus, kulitnya putih. Sebab tu mereka pergi, walaupun mereka sebenarnya dah putih, dah cantik, tapi mereka tetap nak juga tak berpuas bertambah, hati, tak berpuas hati. Dari segi psikologinya. Dalam medical je kita panggil body dysmorphic disorder. Walaupun dah cukup cantik, tapi mereka merasakan mereka tak ada je yang tak kena di muka atau di badan. Pandangan Ayi, komen bila cakap peranan media tu memainkan peranan untuk pengaruhi minat anak muda ni untuk kelihatan cantik. Memang sebenarnya media memang sangat-sangat mempengaruhi. Mana-mana kita tengok macam okey, kalau kita tengok Hindustan sekalipun kan, kebanyakan pelakon mereka banyak cantik, even Hollywood. Even kalau saya baca satu buku ni tahun 30-an, satu Warner Brothers pernah buat satu research untuk menjadi seorang selebriti Hollywood yang terkenal. Ada kriteria untuk cantik, mestinya macam kuku ni panjangkan dan perlu di-polish, and then pores muka ni, pori muka perlu dikecilkan, dan rambut perlu di-perm. Semua itu ada kriteria untuk memastikan untuk kekal cantik, dan gigi juga perlu cantik. Itu pun sangat-sangat penting. Dan media, of course, absolutely, magazine ke TV ke memang memainkan peranan yang penting mempengaruhi generasi muda sekarang. Tapi pucuk pangkalnya mereka perlu menilai sama ada benda itu baik ataupun tidak kepada diri mereka sendiri, ya? Ya, terpulang kepada pekerjaan atau apa yang mereka buat. Kalau belajar lagi tak payahlah nak feeling kan. Ya, betul. Fokus kepada pelajaran. Baik, kita berhenti rehat sekali lagi. Kembali nanti dengan kita lihat pula bagaimana kecantikan ini memberi kesan psikologi kepada diri mereka. Bertemu kembali, terima kasih kerana anda masih menonton Sudut Pandang. Kita terus dengan diskusi, kita terus kepada Ayi. Kita nak tanya Ayi, kesan psikologi kepada minda anak muda ini apabila kita berbicara soal cantik. Apabila mereka terlalu bergantung kepada penyebaran media tentang cantik ini, kadang-kadang dia terlalu memberi kesan negatif kepada pemikiran mereka. Pada pandangan Ayi? Pasal kesan negatif, yes, terutama sekali macam saya tadi, remaja masih belajar, mungkin rasa insecure, rasa tak confident. Tapi kepada mereka yang mungkin sudah berkemampuan, mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan, especially untuk kerja atau kerjaya mereka dan perjalanan hidup mereka. Kan, kalau positifnya, pada saya kecantikan ada, macam saya kata tadi, penting untuk mencipta confident dalam diri sendiri. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita di talian adalah Profesor Madya, Dr. Mariani Magno, pakar psikologi UM. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami di Sudut Pandang. Doktor, kita terus kepada soalan. Kita membincangkan mengenai pengaruh kecantikan dalam minda anak muda. Pandangan doktor sendiri? Sebenarnya pengaruh kecantikan pada anak muda kita ini, kita tahu bahawa anak muda kita ini adalah golongan belia, ya. Dan golongan belia ini sentiasa mahukan perhatian. Dan salah satu perhatiannya, terutama golongan muda daripada dalam kalangan wanita atau gadis-gadis, adalah kecantikan itu sendiri. Tetapi belia-belia dan golongan muda di luar sana perlu tahu, ya, bahawa kecantikan itu sesuatu yang subjektif.
Dan cantik atau tidak seseorang itu bukan terletak pada lentik bulu matanya, bukan terletak pada mancung hidungnya ataupun bukan terletak pada cerah kulitnya. Tetapi kecantikan seseorang itu adalah pada mata yang memandang. Jadi dengan kata lain, apabila seseorang itu ingin cantik, tidak semestinya cantik pada fizikal sahaja, kerana cantik personality ataupun cantik tingkah laku itu akan menambahkan lagi cantik rupa paras seseorang itu. Doktor. Jadi kalau Doktor, tadi Dr. Hatun Nilaila ada mengatakan beliau adalah pakar estetik. Dia mengatakan kecantikan fizikal itu penting kerana untuk membina keyakinan diri. Pandangan doktor? Tidak semua manusia itu mengambil kecantikan itu sebagai satu yang akan membuatkan dia berasa yakin, ya. Kadang-kadang orang yang nampaknya tidak cantik ataupun tidak seperti ratu cantik itu, mereka yakin diri mereka kerana mereka ada jati diri mereka sendiri. Mereka ada personality mereka yang tersendiri yang membolehkan mereka yakin dan tidak bergantung kepada kecantikan. Kerana kecantikan fizikal ini kadang-kadang bergantung kepada profesion seseorang itu. Kalau profesion seseorang itu memerlukan cantik sebagai aset yang penting, maka dia perlu cantik untuk dia yakin diri dalam menampilkan profesionnya dengan berjaya. Tetapi kalau profesion seseorang itu tidak bergantung pada kecantikan, lebih bergantung kepada ilmu yang dia ada, lebih bergantung kepada jati diri yang dia ada, saya pasti itu semua adalah lebih penting daripada kecantikan rupa paras seseorang. Ya Nisa, kerana kita perlu ingat, ya, rupa paras seseorang itu hanya adalah lambang untuk memperkenalkan diri. Yang lebih penting adalah cantik di dalam itu. Itu yang lebih penting. Dan cantik seseorang itu juga adalah terletak pada kesederhanaannya. Ya. Okey, baik, terima kasih doktor kerana sudi berkongsi pendapat bersama kami di Sudut Pandang. Terima kasih doktor. Ya, kembali sama-sama. Itu tadi Dr. Mariani yang berkongsi pendapat mengenai pengaruh kecantikan dalam minda anak muda ni. Doktor, saya nak terus kepada doktor. Macam Dr. Mariani kata tadi, dia kata tidak bergantung kepada kecantikan. Mungkin doktor boleh simpulkan secara keseluruhannya bagaimana pengaruh kecantikan ini mempengaruhi minda anak muda secara ringkasnya. Dia memberi kecantikan, dia memberi kesan positif. Kesan positif kepada keyakinan diri. Sebab itu dia akan menjadikan background dia menjadi lebih sempurna. Okey, Puan Nur Rashikin, kita dah nak wrap ni, dah habis bahasa mencemburui kita secara ringkasnya. Okey, saya agak setuju dengan pandangan Prof Mani tadi bahawa kecantikan tu fizikal tu tidak semestinya membuatkan seseorang itu yakin diri. But you need a combination of all. Maknanya fizikal cantik tetapi dalaman dan luaran juga cantik. That's why bila saya cakap berkenaan dengan CV dan gambar, itu first impression. Tetapi when we call them for interview and we talk to them, then dari situ kita menilai seterusnya sama ada calon itu layak atau tidak, dan tidak semata-mata bergantung kepada kecantikan fizikal. Okey, Ai. Pada saya senang je. Siapa yang tak suka tengok benda yang cantik? Betul. Kan? Siapa tak suka makanan yang sedap? Itu jawapan simple, saya. okey. Yang penting kecantikan itu bukan adalah hak milik setiap insan yang boleh yang menilainya adalah mereka, orang yang melihat kita sendiri cantik itu luar ataupun dalaman. Baik, terima kasih kepada ketiga-tiga panel kami kerana sudi bersama berkongsi pandangan dan maklumat di Sudut Pandang ini. Terima kasih kepada Puan Nur Rashikin, terima kasih kepada Dr. Hatun, terima kasih kepada Ai kerana sudi berkongsi maklumat. Okey. Baik, itu saja untuk jam ini, untuk hari ini, untuk Sudut Pandang. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.